Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah bersama saya, Sahih Samsyuddin. Kita ikuti rangkuman berita utama. Indikator kos sara hidup bakal dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2 November ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan indikator tersebut menggambarkan jumlah perbelanjaan yang diperlukan isi rumah untuk memenuhi keperluan asas dan kemampuan terlibat dalam masyarakat. Ia sekaligus mampu menggubal dasar kerajaan berkaitan kos sara hidup dan pelaksanaan bantuan kepada golongan sasar. Pelancaran itu turut bersempena dengan sambutan Hari Statistik Negara tahun 2024 dan ulang tahun ke-75 DOSM. Cadangan dasar pemberian pinjaman perumahan jangka panjang akan dibincangkan. Ia akan melibatkan Kementerian Kewangan MOF bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dan Bank Negara Malaysia BNM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perbincangan itu bagi memastikan isi rumah berpendapatan rendah memiliki rumah tanpa beban berlebihan. Beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa eksekutif Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL turut memaklumkan langkah ini penting berikutan isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana semakin terlibat dalam pasaran kewangan. Ia sekaligus mendorong mereka mengambil lebih banyak risiko, terutama dalam projek pembangunan perumahan. Nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat dari 67.2% pada 2002 kepada 81.2% pada tahun 2022. Pembinaan rumah pangsa menerusi program residensi rakyat PRR di Bukit Nenas, Kuala Nerus bukti komitmen Kerajaan Persekutuan untuk menyediakan perumahan selesa kepada rakyat tanpa pilih kasih. Sehingga kini 500 unit rumah berkeluasan 700 kaki persegi itu siap sepenuhnya dan sedia diduduki. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, terdapat 2 projek PRR yang siap sepenuhnya di negeri itu. Manakala satu projek sedang dalam pembinaan di Besut dan satu projek lagi dirancang dibina di Manir. Kerajaan kita sentiasa terbuka di peringkat persekutuan dan kementerian ini sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan semua pihak, khususnya kerajaan negeri seperti mana yang saya sebutkan juga tadi. Kalau kerajaan negeri dapat menyediakan lokasi-lokasi tanah yang strategik untuk kita mendirikan rumah rakyat, rumah PRR ini, of course insya-Allah kita akan berusaha bersungguh-sungguh di bawah Kementerian Ekonomi untuk mendapatkan dana bagi merealisasikannya, tetapi perlulah dengan kerjasama daripada peringkat kerajaan negeri. Terdahulu beliau menyempurnakan majlis penyerahan kunci PRR Bukit Nenas Kuala Nerus kepada 30 penerima. Pembinaannya di atas tanah berkeluasan 17.4 ekar dengan kos RM96.15 juta. Malaysia kekal tidak terancam meskipun terdapat 2 kapal tentera laut Cina kini berlabuh di Pulau Pinang. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata kapal itu telah mengikut protokol yang dikendalikan Wisma Putra dan dalam pengetahuan Kementerian Pertahanan. Turut berlabuh di Malaysia adalah kapal perang dari negara lain seperti Australia, Amerika Syarikat, China dan India. Setiap kali ada kapal perang negara asing yang berlabuh, mereka memang akan lakukan sejumlah aktiviti sosial untuk merapatkan hubungan antara negara-negara. Kita mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan sejumlah negara dan semua negara ini sekiranya mereka kapal-kapal perang mereka berlabuh sementara di pelabuhan-pelabuhan di Malaysia mengikut protokol sedia ada. Sistem amaran banjir bagi menghadapi monsun Timur Laut MTL akan ditambah baik. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata ia akan diwujudkan dengan sistem pintasan kecemasan bagi memberi amaran menerusi pesanan tertingkap timbul yang dihantar ke telefon pintar. Pelaksanaannya di beberapa buah negara telah bermula dan tidak lagi bergantung pada sistem pesanan ringkas atau siren semata-mata. Apa yang boleh kita lakukan dengan syarikat-syarikat telekomunikasi untuk membantu Jabatan Meteorologi dan juga NADMA memaklumkan rakyat terutama yang mungkin di satu-satu kawasan selain daripada amaran siren banjir mungkin melalui phone mereka juga mereka boleh mendapatkan maklumat terkini.
Agensi berkaitan di bawah Kementerian Komunikasi juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan memandangkan jumlah taburan hujan yang tinggi boleh merosakkan fasiliti rangkaian telekomunikasi. Perkembangan banjir sehingga pukul 4 petang tadi di Kedah, bilangan penduduk yang terjejas banjir tidak banyak berubah. Seramai 3,434 penduduk daripada 1,113 keluarga berlindung di 24 PPS iaitu Kubang Pasu, Pendang, Kota Star dan Pokok Sena. Penduduk terjejas banjir di Perlis sehingga 4 petang ini terus mencatatkan penurunan kepada 525 orang berbanding 600 orang jam 12 tengah hari tadi. Kesemua penduduk ditempatkan di 4 PPS iaitu SK Sena, SK Arau, SK Kubang Gajah dan Kolej Vokasional Kangar. 2 PPS iaitu di SK Gua Nangka ditutup pada 10.30 pagi manakala PPS SK Bintong ditutup pada 11 pagi tadi. Di Perak, 2 PPS masih dibuka di daerah Kerian. Menurut laman sesawang info bencana JKM, 136 penduduk terjejas masih ditempatkan di SK Cangkat Lobak dan SK Parit Haji Aman. Di Johor, 1 PPS masih dibuka di daerah Batu Pahat. PPS SK Seri Benut menempatkan 17 penduduk terjejas. Baik, untuk perkembangan cuaca seluruh negara, kita ke Met Malaysia bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa laporan cuaca pada petang ini, kita lihat terlebih dahulu paparan carta angin. Kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga ke 20 km sejam dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan. Buat masa kini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta bergelora di mana kawasan perairan di rantau negeri kita. Baik, berdasarkan paparan carta angin ini, terdapat kawasan penumpuan angin di sekitar Bajaran Titi Wangsa yang mana ianya adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh membawa keadaan cuaca yang agak lembap dan keadaan ini dapat perhatikan dengan memahati paparan gemerada untuk tengok apa yang berlaku pada ketika ini. Di semenanjung Malaysia seperti diramalkan keadaan cuaca lembap kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri. Daripada negeri Perlis sehingga ke negeri Johor, banyak kini hujan sedang berlaku dan ianya lebih tertumpu di bahagian pedalaman yang melibatkan pedalaman negeri Kedah, Perak, pedalaman di negeri Kelantan, begitu juga pedalaman negeri Selangor, Negeri Sembilan, utara di negeri Johor, begitu juga di negeri Pahang dan juga di negeri Terengganu. Baik, hujan yang berlaku di utara dan juga pantai timur seperti Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Hujan yang berlaku ini boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti, manakala hujan yang berlaku di pedalaman Selangor, Negeri Sembilan dan juga di negeri Johor, insya-Allah hujan yang berlaku ini akan beransur reda menjelang ke lewat petang sahaja. Di bahagian pantai barat seperti di barat Selangor, barat di negeri Sembilan dan juga Melaka, buat masa kini alhamdulillah dalam keadaan yang agak cerah. Begitu juga di Pulau Langkawi pada ketika ini. Dan pada besok pagi kita menyangkakan keadaan cuaca lembap akan berlaku di sekitar pesisir pantai daripada pesisir pantai negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang sehingga ke negeri Sembilan, kerana besok pagi kita menyangkakan akan berlakunya satu fenomena iaitu garis badai yang akan terbentuk di sekitar Selat Melaka. Dan untuk makluman anda semua, garis badai ini adalah satu istilah yang digunakan bagi menjelaskan satu barisan panjang ribut petir yang bergerak dan panjangnya boleh mencapai ratusan kilometer dan tempoh hayatnya selama beberapa jam yang agak lama. Jadi dan garis badai ini menghasilkan angin kencang, hujan lebat yang meluas berbanding dengan ribut petir individu. Jadi pada anda semua, khususnya para nelayan, pada esok pagi jangan turun ke laut jika anda dapati keadaan cuaca tidak mengizinkan di kawasan pesisir pantai di Selat Melaka ini. Baik, di Sabah dan juga Sarawak, pada kali ini keadaan cuaca kurang hujan di negeri Sabah yang mana keadaan hujan kini hanya berlaku di sekitar pantai barat dan juga di bahagian pedalaman sahaja. Di bahagian lain tiada hujan berlaku pada ketika ini dalam keadaan cerah. Manakala di negeri Sarawak pula keadaan hujan kini sedang berlaku di tengah dan juga di utara yang melibatkan bahagian Limbang, Miri, begitu juga di bahagian Mukah, Sibu, Betong, Seri Aman dan juga sedikit hujan berlaku di Bintulu. Dan keadaan cuaca lembap yang berlaku di tengah,
Tengah, Utara ini akan beransur reda sedikit masa saja dalam jangkaan dalam 2 atau 3 jam sahaja, dan keadaan cuaca tiada hujan, kurang hujan ini akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Dan pada besok pagi di negeri Sarawak kita menyangkakan keadaan cuaca hujan boleh berlaku dan ianya akan lebih tertumpu di sekitar pesisir pantai yang melibatkan bahagian Bintulu dan juga di bahagian Mukah pada besok pagi. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan dengan anda. Bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca, ataupun anda boleh layari Facebook, Instagram, X dan juga YouTube kami. Sekian saja daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Malaysia will chair the Regional Community Asian in 2025. The handing over ceremony of the Asian Chairmanship 2025 comes on live from the Lao People's Democratic Republic on October 11, 2024, 3 p.m. only on TV1, Saluran Berita and RTM3. Kementerian Kesihatan KKM sedia bekerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan berhubung kemalangan maut membabitkan 3 pelajar UiTM Dungun, Terengganu malam tadi. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya bersedia menyumbang kepakaran yang diperlukan kepada pihak berkuasa terbabit. Itu apapun kita akan memberikan pandangan technical dan medical berdasarkan evidence base lah yang kita akan kerjasama. Susulan kemalangan itu, seorang wanita dipercayai pesakit mental yang merempuh 2 buah motosikal mangsa direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman terhadap wanita berusia 49 tahun yang memandu kenderaan utiliti sukan SUV itu dikeluarkan Magistrate Nur Amira Fatihah Osman. Sebelum ini, pihak polis membuat permohonan untuk siasatan kes itu dibuat di Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu. Suspek disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam kemalangan malam tadi, wanita terbabit merempuh 2 motosikal yang dinaiki 4 pelajar berkenaan yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampus tersebut. 3 mangsa maut di tempat kejadian dan seorang lagi cedera parah. Bagaikan mimpi apabila hilang 3 sahabat sekelip mata. Demikian luahan rakan sebilik kepada Allahyarham Khairil Anwar Jamaluddin antara 3 pelajar UiTM Dungun yang maut dalam insiden dirempuh kenderaan utiliti sukan SUV malam tadi.
Menurut Muhammad Hazarul, kesemua sahabatnya itu tidak menunjukkan perubahan ketara sebelum meninggal dunia, namun sempat merakam kenangan indah bersama yang tidak dapat dilupakan. Saya ambil video dia beli baju baru je beli. Dia tunjuk saya dia pakai. Dia cakap saya, okey tak buat. Dia tanya saya, tapi dia tak sempat nak pergi pakai baju tu pergi kelas lah. Dia dapat pakai tu depan saya. Tu je lah yang baik. Sebelum dia pergi pun ada juga dia ajak saya makan, tapi saya tak pergi. Saya kata saya penat. Saya kata dia tak tidur. Tu je lah. Tapi dia pergi sendiri. Tapi masa tu okey dia balik. Lepas pukul tu kata nak pergi makan. Sementara itu, pensyarah kanan Azlinda Mohamad menyifatkan ketiga-tiga pelajarnya itu sangat berbudi bahasa, komited dan menghormati pensyarah serta sangat menepati masa. Bila menerima berita tu dan nama yang dipaparkan di skrin telefon saya sangat-sangat familiar dan terus getar hati saya. Ini adalah kemungkinan besar student saya dan memang saya pray for their safety dan berharap itu bukan student saya. Itu bukan student kami. Tapi malamnya itu ketetapan yang telah dibuat oleh Allah. Kami terima dengan hati redha walaupun saya rasa satu UiTM ni sangat-sangat sayu dengan pemegang mereka. Terdahulu dianggarkan lebih 1,000 orang menunaikan solat jenazah Hairil Anwar Jamaluddin, Ku Adib Aizat Ku Azmi dan Muhammad Akmal Tukirin di Masjid UiTM Kampus Dungun yang dipimpin oleh Imam Muhammad Adam Ali. Mayat remaja lelaki berusia 13 tahun yang dilaporkan lemas di pintu air Pangkal Kalong, Kok Lanas, Kota Baru petang semalam ditemukan 11.30 pagi tadi. Jenazah Muhammad Akif Aisar Azri Faizal ditemukan lebih 100 meter dari lokasi dia dilaporkan hilang. Ketua Zon 1 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan, Khairul Arifin Cik Ramli berkata, mayat bangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan pagi tadi dalam radius 100 meter bermula dari lokasi mangsa dipercayai hilang. 21 anggota bomba termasuk 10 anggota pasukan penyelamat di air PPDA selain 6 anggota polis terlibat dalam operasi itu. So pagi ni aktiviti kita buat secara pencarian secara selamat secara menyeluruh dalam lingkungan 100 meter daripada lokasi dia jatuh tu ke menghala ke perangkap sampah yang terdekat lah mengikut aliran air lah. Kelantan mengambil beberapa langkah proaktif yang dilaksanakan secara bersepadu antara agensi kerajaan persekutuan dan negeri dalam menghadapi musim tengkujuh yang dijangka bermula bulan depan. Sebanyak 19,619 aset pelbagai jenis yang diletakkan dalam keadaan siap siaga sedia untuk digerakkan pada bila-bila masa yang diperlukan dalam menghadapi musim tengkujuh. Menteri Besar Datuk Muhammad Nasaruddin Daud berkata kesemua jumlah aset merangkumi pelbagai jenis kenderaan, jentera, bot, khemah kubik, set jana kuasa dan peralatan lain itu adalah lebih besar berbanding tahun lepas. 459 pusat pembinaan sementara PPS dikenal pasti di seluruh negeri yang mampu menampung lebih daripada 186,440 orang. Kerajaan negeri katanya memandang serius ramalan Jabatan Meteorologi bahawa Kelantan dijangka menerima hujan lebat bermula November hingga Februari 2025. Bagi memastikan bekalan makanan dan keperluan asas turut disediakan sebuah depoh simpanan keperluan bencana, 17 stor bencana dan lebih 160 pengkalan hadapan di seluruh negeri yang diuruskan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna,
kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang. Purata pendapatan berjaya ditingkatkan malah melahirkan lebih ramai usahawan. Golongan miskin tegar, miskin dan B40 mampu menarik nafas lega dengan kewujudan Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR. Ikuti laporan disediakan wartawan Nur Syahana Kamarudin. Tahun depan, 500 juta ringgit disediakan untuk meningkatkan penyertaan lebih ramai rakyat miskin tegar mengikut program IPR. Usaha menoktahkan kemiskinan tegar terus menunjukkan kemajuan dengan data terkini menunjukkan kadar kemiskinan tegar telah merudum daripada angka 1% tahun 2020 kepada 0.2% iaitu hanya 18,000 isi rumah sekarang yang mampu ditangani sebelum akhir tahun ini. Kerajaan bersetuju semua latihan MyStep disediakan tawaran mengikuti program peningkatan kemahiran bawah platform My Future Jobs. Lebih 1,000 peserta IPR menerima manfaat menerusi inisiatif tersebut. Guru Agama Sambilan Ismail Awang, seorang daripada 7 peserta IPR usahawan makanan insan yang berjaya menambah pendapatan. Beliau berusia 36 tahun ini mengusahakan perkhidmatan mesin layan diri makanan dan minuman. Okey, saya melihat program ini satu yang bagus sebabnya dia memberi galakan kepada masyarakat ni kan untuk cebur bidang ni dan explore lebih lagi. Sebab benda ni ialah yang pertama kena rajin lah. Kan memang kalau kita nak restock makanan ni kalau ikutkan memang penat lah. Tapi nak tak nak kena rajin. Bila rajin insya-Allah. Kan sebab benda tu nak buat duit kan. Kena rajin. Bukan sekadar bantuan, latihan dan kursus bersesuaian turut disediakan. Selain pemantauan berkala dijalankan dalam memastikan kelangsungan perniagaan peserta berterusan. Dia hanya bagi kiranya kursus sebagai dalam singkat lah, dalam beberapa ni untuk kita faham cara guna dia. Yang lebih tu kita kena explore lah macam mana nak cara guna ke apa kan. Setakat ni pemantauan memang berkala lah oleh unit pembangunan ekonomi, oleh Kementerian Ekonomi kan. Beliau akui sejak mengusahakan perniagaannya setahun lalu, beliau berjaya menjana pendapatan tambahan sehingga RM4,000 sebulan. Itu satu daripada kisah kejayaan peserta IPR. Selain IPR Insan, terdapat juga IPR Ihsan dan IPR Intan yang kini mempunyai lebih 1,000 peserta di Perak. IPR menjadi antara formula kerajaan dalam langkah membasmi miskin tegar sekaligus memberi manfaat dan peluang lebih luas kepada golongan berkenaan. Nur Syahana Kamarudin, RTM. Perkembangan dari Sabah petang ini, Kementerian Kesihatan akan menambah perkhidmatan tenaga pakar oftalmologi tahun depan. Terus dengan laporannya, silakan Radwin. Ya, sahih. Kementerian Kesihatan KKM akan menempatkan pakar oftalmologi di Hospital Lahad Datu Sabah dan Hospital Sri Aman Sarawak tahun depan. Pendapatan itu akan menjadikan Sabah mempunyai 6 pakar oftalmologi termasuk masing-masing 1 di 5 hospital lain. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Lukanisman Awang Sauni berkata, 5 hospital tersebut ialah Hospital Queen Elizabeth HQE, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah HWKKS, Hospital Tawau, Sandakan dan Hospital Keningau. Terdapat 24 pegawai optometri ditempatkan di 24 klinik kesihatan di seluruh negeri. Jelasnya, tambahan pakar oftalmologi penting kerana kesihatan mata di kedua-dua tempat tersebut tidak begitu baik selain akses perkhidmatan kesihatan mata yang terhad. InsyaAllah kita akan dapat menghantar pakar kita untuk ditempatkan di Lahad Datu. Ini juga bergantung kepada bekalan sumber tenaga dan juga untuk kita menghantar seorang pakar tidak semestinya menyelesaikan masalah tetapi pakar haruslah didatangi dengan tim yang bersesuaian dan di sini saya akan bawa kepada peringkat atasan dan juga KKM untuk melancarkan proses dan juga begitu berkenaan tentang peralatan-peralatan yang berkaitan dengan oftalmologi ini. Beliau ditemui media selepas majlis perasmian sambutan Hari Penglihatan Sedunia Peringkat Kebangsaan 2024.
KKM juga akan meningkatkan peranan komuniti menerusi penglibatan masyarakat awam dan swasta dalam memberi perkhidmatan kesihatan mata khususnya di kawasan pedalaman yang terhad kepada akses perkhidmatan mata. Susulan insiden kematian pakar perubatan patologi di Hospital Datu baru-baru ini, pasukan petugas khas akan mengadakan pertemuan bersemuka dengan kaki tangan hospital berkenaan bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan insiden tersebut. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata, hasil maklumat itu membolehkan siasatan dibuat bagi merangka dasar berkaitan isu kesihatan mental atau buli dalam kalangan petugas kesihatan. Sekiranya kita mendapati ada berlaku ketidakteraturan ataupun berlaku isu-isu yang dikatakan buli di kalangan kaki tangan, sudah pasti tindakan akan kita ambil. KKM melihat isu ini dan juga tidak ingin isu-isu ini berulang di fasiliti-fasilitis yang lain. Just not in the healthcare, but in the all sectors, education, military, security and the corporate services. Itu adalah sangat penting. Pasukan petugas khas terdiri 5 ahli bebas yang berpengetahuan dan mempunyai kepakaran dalam bidang perubatan, psikiatri, patologi, kesihatan mental serta perlakuan buli itu akan dipengerusikan oleh bekas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Borhandola. Ahli lain termasuk pakar patologi dan perunding kanan di Pusat Perubatan Universiti Malaya, Profesor Ulung Datuk Dr. Loy Lai Meng dan pakar perunding kanan psikiatri di Jabatan Psikiatri Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr. Chan Lai Fong. Sementara itu, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukanisman Awang Sauni memaklumkan KKM akan mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha atau pengendali makanan yang tidak mematuhi peraturan berkaitan pengendalian makanan. Ia susulan insiden keracunan makanan membabitkan para pelajar sekolah. Dalam masa sama, masyarakat juga perlu melaporkan segera kepada pihak berwajib sekiranya mengetahui pengusaha mengabaikan aspek kebersihan atau menyediakan fasiliti makanan yang tidak selamat kepada pelajar sekolah. Berkenaan tentang pengusaha-pengusaha makanan yang mencuci peralatan utensils yang menggunakan air pari dan juga air sumber yang tidak yang mungkin tercemar. Ini adalah satu amaran yang tegas dan juga keras daripada KKM bahawa pastikan penyediaan makanan adalah selamat, bersih dan juga tidak menyebabkan risiko kepada pengambilan ataupun pembelian makanan tersebut. Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS Sabah sentiasa meningkatkan kawalan pencegahan kemasukan penyakit rabies di negeri ini. Ia melibatkan binatang peliharaan, anjing dan kucing daripada negeri atau negara jiran yang aktif dijangkiti penyakit rabies. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, ketika ini Sabah masih mengekalkan status bebas penyakit tersebut. Tegasnya kawalan import bagi anjing dan kucing perlu mengikut piawaian antarabangsa selain memperhebat program vaksinasi bagi haiwan pembawa rabies. Kita tidak boleh bangga dengan rekod kita kerana sekeliling kita mempunyai masih lagi aktif penyakit rabies, Sarawak, Indonesia dan sebagainya. Jadi sebab itu kita mengadakan program simulasi ini supaya kita di Sabah bersedia bila-bila masa penjagaan, strategi dari segi penjagaan sempadan kita umpamanya penting melalui kuarantin juga melalui kempen kesedaran. Datuk Jeffrey yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan ditemui media dalam latihan simulasi penyakit rabies negeri Sabah 2024. Simulasi bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan dan keupayaan tindak balas Sabah dalam menghadapi wabak rabies. Hospital Queen Elizabeth HQE2 Kota Kinabalu terus mempergiat pelaksanaan program kesedaran penyakit kanser payudara. Ia bertepatan Bulan Kesedaran Kanser Payudara Sedunia yang diadakan pada Oktober setiap tahun. Pegawai Perubatan HQE2 Kota Kinabalu, Dr. Eng Lusun berkata, program kesedaran kanser payudara penting bukan sahaja untuk meningkatkan kesedaran wanita mengenai risiko penyakit tersebut, malah mendidik dan menyokong penghidap penyakit kanser. Actually kami punya target harap banyak orang tahu mengenai pesakit kanser payudara.
So jika ada simptom-simptom yang macam ditunjukkan, harap mereka boleh dapat datang ke hospital dengan awalnya. So rawatan akan lebih disenangkanlah jika didapati kanser payudara di tahap yang awal. Beliau ditemui RTM selepas program kesedaran kanser payudara HQE2 yang dirasmikan pengarahnya Dr. Fero Firdaus Ibrahim. Dr. Eng yang juga pengerusi penganjur program berkenaan memberitahu setakat Oktober ini 203 penghidap kanser payudara sedang menjalani rawatan di hospital berkenaan. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah komited meningkatkan kebolehpasaran murid berkeperluan pendidikan khas MBPK di negeri ini. Pengarahnya Dato' Raisin Saidin berkata, bagi mencapai hasrat itu, petunjuk prestasi utama KPI sektor pendidikan khas perlu disimak semula dan dikemaskini menggunakan data terkini. Antaranya Karnival Kebolehpasaran KIK Murid Berkeperluan Pendidikan Khas Negeri Sabah 2024 yang antara platform mendapatkan keperluan data berkenaan selain membantu mengoptimumkan keupayaan dan kebolehan MBPK. Program turut membentuk sistem lingkungan sokongan yang lebih luas dan berimpak tinggi kepada golongan murid berkenaan. Hari ini banyak penglibatan daripada pemain-pemain industri yang bakal anak-anak ini boleh mendapatkan peluang untuk mencari pekerjaan selepas mereka menamatkan persekolahan di sekolah masing-masing lah. Dan satu perkara yang amat menarik ialah saya tertarik dengan keyakinan dan juga bakat-bakat yang ada pada anak-anak murid berkeperluan khas ini dalam mengaplikasikan dan mempamerkan kebolehan mereka menguasai kemahiran-kemahiran dalam pelbagai bidang. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan majlis penutupan karnival berkenaan. Pihak kerajaan, institusi pendidikan, majikan, komuniti dan individu disaran bekerjasama membentuk persekitaran yang inklusif dan menyokong pertumbuhan serta pencapaian MBPK. 8 peserta MBPK dari beberapa pejabat pendidikan daerah PPD memenangi beberapa pertandingan, antaranya pertandingan nyanyian solo, dekorasi kek, poster digital, kolaj manik, pertandingan inovasi serta reruai. Mereka akan mewakili negeri ke peringkat kebangsaan di Pulau Pinang bermula 20 hingga 22 Oktober ini. Perlawanan Persahabatan Bola Sepak antara medium mengeratkan hubungan sesama warga polis dan pengamal media. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Kasim Muda berkata, ia sekaligus dapat meningkatkan lagi program Community Policing Polis Diraja Malaysia PDRM Kota Kinabalu dalam bidang sukan. Polis dengan masyarakat ni berpisah tiada, jadi kita mulakan dulu dengan pihak media untuk kita sama-sama mengadakan community policing dalam bidang sukan pula. Jadi untuk peringkat pertama ni kita adakan perlawanan bola sepak dengan pegawai-pegawai dan anggota di IPD KK ni. Beliau ditemui media dalam perlawanan Persahabatan KK Korps menentang Persatuan Wartawan Sabah SJA di Kota Kinabalu. Perlawanan menyaksikan KK Korps menang tipis dengan keputusan 3-2 sehingga whistle penamat. Menurut Kasim, pihaknya turut merancang untuk mengadakan perlawanan Persahabatan Sukan Bowling bersama SJA dan pengamal media lain dalam masa terdekat. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu dan untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara, terus ikuti berita wilayah bersama dengan Sahih di Angkasa Puri. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Teruskan Sahih. Baik Redwin, terima kasih. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Sarawak menggariskan komitmennya untuk menerajui bidang tenaga hijau, pertanian mampan dan inovasi digital sebagai persiapan untuk masa depan yang lebih baik. Langsung bersama Nursila Talaha di Kuching. Silakan Nursila. Terima kasih Sahih. Sarawak bersedia untuk mempelajari, menyesuaikan diri dan menerajui bidang-bidang yang paling penting untuk masa depan dunia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu ia merangkumi tenaga hijau, pertanian mampan, tenaga boleh diperbaharui atau inovasi digital.
Ke arah itu, kerajaan negeri telah merangka strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 untuk mencapai keseimbangan dalam bidang-bidang penting sekaligus membina ekonomi yang kukuh dan mampan, seterusnya memberi manfaat kepada semua rakyat Sarawak. Beliau memberitahu demikian dalam ucap pertama Forum Masa Depan Sarawak 2024 di Kuching hari ini. Katanya, forum julung kali diadakan itu bukan sahaja untuk membincangkan masa depan Sarawak, tetapi berfikir secara kritis tentang kemampanan pertumbuhan negeri, kesejahteraan rakyat dan warisan yang akan ditinggalkan untuk generasi akan datang. Di Sarawak, katanya kerajaan negeri menyedari kemakmuran sebenar mesti melangkaui pengeluaran ekonomi dengan bervisikan kemampanan, kesaksamaan dan kesejahteraan rakyat. Lebih 300 orang menyertai forum 2 hari yang bermula semalam yang antara lain mempertimbangkan perspektif dan pandangan baharu tentang cara mewujudkan ekonomi lebih adil dan mampan. Sementara itu, dalam perkembangan lain, PIMIA merasmikan bangunan 13 tingkat Ibu Pejabat Huluan Shell Malaysia di Miri yang kini menjadi ikon bandaran Miri dalam industri minyak dan gas dengan reka bentuk moden dan teknologi hijau. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menegaskan Shell merupakan rakan kongsi yang boleh dipercayai untuk memacu masa depan Sarawak. Beliau mengalu-alukan kerjasama Shell dengan Sarawak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutamanya dalam ruang tenaga hijau seperti Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) yang penting dalam usaha menuju teknologi yang lebih mampan. I hope to see Shell partnering with Petros on our own Sarawak oil and gas entity in Sarawak's oil and gas landscape. We have enacted a legislation to promote and develop CCUS in offshore Sarawak. This is the legal framework where we can develop, at the same time promote the green agenda. Beliau berucap merasmikan bangunan Ibu Pejabat Huluan Shell Malaysia di Miri Times Square. Beliau menambah kerajaan Sarawak telah menggubal undang-undang untuk mempromosikan dan membangunkan CCUS di luar pesisir dengan Petroleum Sarawak Berhad Petros memainkan peranan penting sebagai pengurus sumber. Bangunan ini juga dilengkapi dengan Shell Cafe, tapak pengecasan EV serta teknologi hijau seperti penuaian air hujan dan panel solar menjadikannya bangunan hijau pertama seumpamanya di Malaysia Timur. Sambutan perayaan hari lahir ke-78 yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bakal berlangsung dengan pelbagai acara penting yang dijadualkan dari Khamis hingga Ahad ini di Kuching. Ia merupakan sambutan perayaan yang pertama yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi selepas dilantik menggalas tanggungjawab tersebut bermula 26 Januari lalu. Acara dimulakan dengan majlis kesyukuran di Masjid Jami' Kuching petang ini. Pada Jumaat ini, khutbah khas pada solat Jumaat seluruh masjid di Sarawak diikuti majlis kesyukuran untuk penganut agama lain pada sebelah malamnya di salah sebuah hotel terkemuka. Hari Sabtu, istiadat pembarisan dan rapat rasasa melibatkan 78 kontijen di Padang Merdeka Kuching bermula 8 pagi, diikuti istiadat penggunaan darjah kebesaran negeri Sarawak pada 11.30 pagi di Astana Negeri. Sebelah malamnya majlis jamuan negeri di Dewan Santapan Dewan Perdagangan Negeri Sarawak. Manakala pada Ahad diadakan majlis jamuan teh. Sementara itu, warga RTM serta rakyat Sarawak ingin mengucapkan selamat hari lahir kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Selamat hari lahir Tuan Yang Terutama Tun. Semoga terus sihat dan cemerlang memayungi Ibu Pertiwi. Selamat hari lahir ke-78 Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Semoga sihat selalu. Teristimewa buat Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Selamat tahun kena susau. Kami dari Stasiun Kanan ingin mengucapkan selamat hari lahir yang ke-78.
Agensi Pelaksana Perkhidmatan Awam Persekutuan diseru sentiasa bekerjasama dengan Agensi Pelaksana Perkhidmatan Awam Sarawak untuk memastikan projek serta program yang berimpak tinggi diutamakan. Kala itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Datuk Sri Syamsul Azri Abu Bakar menggariskan 4 strategi utama untuk meningkatkan lagi prestasi pelaksanaan projek di Sarawak. Strategi tersebut melibatkan pemantauan dan penilaian berterusan, latihan dan pembangunan kapasiti, memperkukuh kerjasama antara agensi serta penglibatan komuniti setempat. Usaha ini penting untuk memastikan bahawa pegawai-pegawai sentiasa bersedia dengan pengetahuan terkini dalam bidang pengurusan projek, memperkemaskan keupayaan diri untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan dan kehendak pemegang taruh selain menjalinkan kerjasama yang baik antara agensi Perkhidmatan Awam Persekutuan dan Perkhidmatan Awam Sarawak. Beliau menyatakan demikian dalam amanatnya pada Majlis Aspirasi Kepimpinan Ketua Setiausaha Negara bersama anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan dan Sarawak di Universiti Malaysia Sarawak Unimas Kota Semarahan. Sementara itu, Tan Sri Datuk Sri Syamsul memaklumkan daripada 1,121 projek atau program di bawah Rolling Plan keempat Rancangan Malaysia ke-12 sebanyak 46% masih di peringkat pra-pelaksanaan. Prestasi perbelanjaan Sarawak kini berada di tangga ke-10 dari 14 negeri dengan perbelanjaan sebanyak 48.52% di bawah prestasi nasional 58.17%. Majlis Aspirasi Kepimpinan Ketua Setiausaha Negara bersama anggota Perkhidmatan Awam itu disertai lebih 1,000 anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan dan Sarawak. Kesihatan pekerjaan dalam kalangan kaki tangan sektor kesihatan bukan hanya berkaitan pematuhan peraturan. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata sebaliknya, aspek asas yang penting ialah tempat kerja yang sihat dan produktif. Ujarnya, warga kerja selamat dan sihat dari segi fizikal serta mental adalah langkah pertama ke arah mencapai kecemerlangan dalam penjagaan pesakit. Beliau menegaskan kesihatan fizikal dan mental kaki tangan adalah sama penting dalam meningkatkan kesihatan pesakit. Dato' Amar Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan berucap merasmikan program kesejahteraan komuniti sihat pembinaan negara, KOSPEN dan Kesihatan Pekerjaan Hospital Umum Sarawak, HUS di Kuching. Walaupun kesedaran mengenai kepentingan kesihatan mental semakin meningkat di kalangan masyarakat, namun stigma terhadap individu yang menghadapi masalah mental masih lagi tinggi. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah menegaskan stigma terhadap kesihatan mental perlu dihapuskan. Menurutnya, kesihatan mental adalah sama penting dengan kesihatan fizikal, justru menjadi tanggungjawab semua untuk tidak menghakimi mereka yang berjuang dengan masalah mental. Stigma masih tinggi dalam masyarakat kita. Oleh itu, pendidikan mengenai kesihatan mental perlu difokuskan untuk mengurangkan stigma ini dan mewujudkan masyarakat yang celik terhadap isu ini. Kita semua perlu memahami bahawa kesihatan mental bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi ia adalah sebahagian penting dalam kesejahteraan kita. Datuk Seri Fatimah berkata demikian pada perasmian seminar dan forum kesihatan mental sempena sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia dan Bulan Kaunseling Kebangsaan peringkat bahagian Bintulu di Auditorium BDA Wisma Bintulu. Program anjuran Hospital Bintulu dengan kerjasama Persatuan Kebajikan Perkhidmatan Psikiatri Hospital Bintulu tersebut melibatkan penyertaan agensi dan NGO di Bintulu. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai ke segara Palestin, pasti merdeka. Kembali bersama Sahih untuk perkembangan berita selanjutnya. Baik, Nursila, terima kasih. Sebanyak 336 kes daripada 59,860 panggilan yang diterima Talian Bantuan Krisis Kesihatan Mental, Talian HEAL, membabitkan kecenderungan membunuh diri. Manakala 59% atau 35,590 daripada jumlah tersebut memerlukan sokongan emosi.
Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, berdasarkan statistik sejak talian itu diaktifkan pada 2022 hingga kini, sebanyak 138 kes pula membabitkan cubaan membunuh diri. Itulah sejumlahnya yang kita ingat ya. This may not be the entire scenario kerana under reporting mereka tak datang kepada kami dalam HIL 1555 itu, tapi inilah yang tahap ataupun situasinya hari ini justru mengingatkan kita bahawa kita perlu pertingkatkan lagi usaha-usaha intervensi dan usaha-usaha untuk menyelamatkan mereka. Tambahnya, sebanyak 24,270 panggilan memerlukan intervensi khusus membabitkan psikopendidikan positif berkaitan mengurus dan kaunseling. Kabinet setuju terima pakai garis panduan perancangan GPP Pusat Data yang disediakan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT pada 8 Oktober lalu. Ia bagi menyeragam serta memudahkan proses permohonan dan kelulusan perancangan bagi pihak berkepentingan. Sehingga Mei tahun ini, sebanyak 32 buah pusat data sedang beroperasi di negara ini. Manakala 19 lagi pusat data sedang dalam pembinaan. Sebagaimana kita maklum, Malaysia merupakan destinasi yang terkenal, khususnya dalam kalangan syarikat antarabangsa yang bertaraf dunia seperti Amazon, Microsoft, Google, Nvidia. Garis panduan itu membenarkan pemajuan pusat data hanya di zon komersial dan industri serta menetapkan zon penampan di kawasan perumahan untuk mengelakkan gangguan bunyi. GPP akan dibentangkan di Mesyuarat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan yang dijadualkan 14 November nanti. Era globalisasi ternyata mempengaruhi gaya dan kaedah pertanian masa kini yang tidak lagi bergantung terhadap alatan tradisional. Sebaliknya, segalanya kini boleh dilakukan di hujung jari. Antaranya menerusi aplikasi teknologi pintar, Internet of Things IoT yang mampu meningkatkan hasil pertanian yang diusahakan. Laporan Zanariah Zainal Abidin. Perkara itu diakui usahawan muda Muhammad Amirul Shah Saidin, 21 tahun, yang mengaplikasikan teknologi berkenaan dalam projek tanaman cili vegetasi yang diusahakannya di Kampung Bukit Kapal Kelang, Selangor. Teknologi pintar itu membantu Amirul meraih pendapatan bersih RM40,000 semusim apabila 5,000 batang pokok cilinya di kebunnya berupaya menghasilkan 8 tan cili dalam tempoh 5 bulan. Kelebihan dia, kita boleh kontrol dekat mana kita berada. So, kalau kita ada terpaksa keluar daripada farm pun, kita boleh kontrol by phone sebab dia semua melalui internet. So dalam IoT ni dia ada, kita boleh check kita punya ambient sekeliling punya cuaca macam mana dekat farm lah. Lepas tu kita boleh check kalau baja kita dah kurang ke, so kita boleh refill tanpa kita datang kat farm. Kita boleh refill guna phone je. So far sekarang paling jauh saya pergi dekat Terengganu, saya boleh kontrol lagi. Amirul graduan CJ Kemahiran Malaysia tahap 3 dalam bidang pengeluaran tanaman dari Institut Pertanian Serdang Selangor IPS berkata, keputusannya menyambut pengajian di IPS adalah tepat apabila beliau dapat merealisasikan minatnya sejak berumur 15 tahun dalam bidang pertanian. Dekat dalam tu saya dapat belajar pasal cara untuk kita create kebun dari kosong sampai dah tanam. Lepas tu dia ajar kita untuk kita handle pekerja. Bagi saya, kalau yang betul-betul minat boleh sambung dekat macam kolej kemahiran pasal pertanian lah. Ataupun boleh pergi mana-mana kursus yang dianjurkan oleh Jabatan Pertanian. Sebab benda ni kalau kita ada duit, kita tak ada ilmu, benda tu takkan jadi. Kalau kita ada ilmu, tak ada duit pun takkan jadi. So better dia seimbang. Ilmu dengan duit tu biar seimbang. So baru dia akan jadi dapat hasil yang apa yang kita nak.
Ketika persepsi ramai anak muda cenderung menjauhkan diri daripada menjadikan pertanian sebagai sumber mata pencarian, pastinya pandangan itu akan terhakis setelah menyedari potensi pertanian menggunakan teknologi IoT mampu menjana pendapatan lumayan. Zana Rihzana Abidin, RTM. Menjelang aksi persahabatan di New Zealand esok, pasukan kelab yang akan menjadi lawan Harimau Melaya masih menjadi tanda tanya. Biarpun ada laporan mengatakan skuad kendalian Pau Marty Vicente akan menentang kelab utama Auckland FC, namun masih belum ada pengesahan rasmi daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengenainya. Auckland yang dibadisi bintang Jepun Hiroki Sakai selaku kapten adalah kelab yang beraksi di Liga Australia. Pasukan mana pun yang akan menentang Malaysia, ia tetap menjadi aksi pemanas badan penting buat Harimau Melaya. Ia akan menjadi medan terbaik untuk Vicente merancang taktikal terbaik sebelum perlawanan Tier 1 menentang skuad kebangsaan New Zealand Isnin depan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah kini telah siap sedia hadapi banjir gelombang ketiga. Lebih 2,800 pegawai dan anggota sepenuh masa termasuk pasukan bomba sukarela dan komuniti telah sedia untuk digerakkan. JBPM Kedah turut menyediakan 31 bot penyelamat dengan 20 balai bomba sentiasa siap siaga hadapi gelombang banjir ketiga sejak 3 Oktober lalu. Cabaran yang paling besar bila kita membuat proses penyelamatan tu, kita terpaksa meredah air dengan keadaan arus yang deras, licin, parit, jurang sebagainya. So untuk itu kita akan telah mengambil satu tahap kesiapsiagaan yang tinggi, full alert supaya pegawai kita sentiasa mementingkan keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang yang diselamatkan. Penduduk yang terjejas dinasihat mengambil langkah proaktif dengan berpindah dahulu serta lebih peka terhadap arahan dan maklumat dikeluarkan pihak berkuasa. Majlis Belia Malaysia MBM berharap belanjawan 2025 yang akan dibentang pada 18 Oktober depan beri tumpuan kepada 3 isu utama membabitkan golongan belia. Isu berkenaan merangkumi kos sara hidup, pendidikan dan perumahan. Isu berkenaan antara yang banyak diterima sepanjang program jelajah MBM ke beberapa lokasi. Cadangan berkenaan dan beberapa cadangan lain akan dibawa kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Belia dan Sukan untuk pertimbangan sewajarnya. Kita tahu golongan belia ini memang sering mendapat perhatian daripada kerajaan. Cuma sudah tentu kita mahu kerajaan dapat memberikan perhatian lebih kepada anak muda juga kepada belia. Isu-isu seperti mana kewangan, isu-isu kos sara hidup dan juga bantuan-bantuan yang patut diberikan kepada anak muda mungkin kita continue, kita sambung balik. Contohnya bantuan kepada mahasiswa dari segi peranti dan sebagainya. Mungkin satu bantuan yang harus diperlihatkan semula ataupun diperhatikan semula sama ada boleh diteruskan ataupun tidaklah. 3 lelaki warga Bangladesh ditahan bagi membantu siasatan kes bunuh rakan mereka di Taman Legenda Fasa 3 Teluk Intan awal pagi tadi. Ketua Polis Perak Datuk Azizi Mat Aris berkata kesemua tangkapan berusia antara 32 hingga 39 tahun. Terdahulu, mayat pekerja kontrak pembinaan ditemukan dalam keadaan terlentang serta berlumuran darah dengan kecederaan di bahagian leher dan badan di kawasan semak berhampiran rumah kongsi mereka. Mati juga dipercayai tiada di rumah kongsi yang dihuni bersama 3 orang lagi rakan pada jam 8.30 malam tadi setelah selesai makan malam bersama dengan rakan-rakan mereka. Keterangan daripada rakan mendapati mangsa telah hilang disedari apabila ingin mengajak si mati bersembahyang tetapi tidak dapat mengesan manakah adanya si mati. Mayat dihantar ke Hospital Teluk Intan untuk tindakan lanjut. Punca kejadian masih dalam siasatan.
Sementara itu, 3 termasuk seorang wanita ditahan kerana disyaki terlibat kes curi dalam kenderaan sekitar Manjung tahun ini. Datuk Azizi maklumkan ketiga suspek berusia antara 24 dan 26 tahun mempunyai beberapa rekod kesalahan lampau termasuk dadah. Hasil siasatan turut merampas pelbagai barangan dipercayai diperolehi secara curi. Modus operandinya sama, iaitu memecah dan juga membuka. Dia tidak pecah, dia membuka pintu kereta apabila diparking tidak berkunci, sama ada di dalam kawasan parking berpagar ataupun di luar pagar kawasan perumahan. Pihak polis menerima laporan mengenai kejadian kecurian barangan berharga di dalam kenderaan di 2 lokasi berasingan sekitar daerah tersebut. Polis Johor menahan 19,726 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dadah sejak 1 Januari hingga semalam. Ketua Polis Negeri Datuk M. Kumar berkata dalam tempoh sama 5.48 tan dadah dirampas melibatkan anggaran nilai 58.35 juta ringgit. Turut disita harta dan barang kes bernilai 16.03 juta ringgit. Polis Diraja Malaysia, Kontijen Johor juga berharap masyarakat akan terus menjadi mata dan telinga polis dan menyalurkan maklumat. Pemberi maklumat akan dirahsiakan. Datuk M. Kumar memaklumkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontijen Johor sentiasa komited dalam memastikan pengedaran dan penagihan dadah di negeri ini dibasmi hingga ke akar umbi. 20 warga asing mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas pertuduhan memperdaya mangsa melalui sindiket love scam. Semua tertuduh lelaki, seorang warga Taiwan dan 19 warga Cina membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara bersama dalam bahasa Mandarin di hadapan Magistrate Hidayatul Syuhada Syamsuddin. Mengikut pertuduhan, mereka bersama-sama melakukan jenayah memperdaya mangsa melalui love scam dengan mendorong mangsa menyerahkan wang. Perbuatan dilakukan secara bersama di Iskandar Puteri pada 23 September lepas. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum mengikut Seksyen 120B dalam kurungan 2 Kanun yang sama. Jaminan dikenakan sebanyak RM8,000 dengan 2 penjamin warga tempatan selain lapor diri di Balai Polis Berdekatan sebulan sekali. 18 November depan ditetapkan sebagai sebutan semula kes dan serahan dokumen. Pertuduhan terhadap 3 anak lelaki pengasas Al-Arkam, Asy'ari Muhammad, ditangguhkan ke 19 Disember depan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Melaka. Keputusan dibuat Hakim Syari'i Muhammad Yunus Muhammad Zain selepas dipohon pihak pendakwaan diwakili Ketua Pendakwa Syari'i Jabatan Pendakwaan Syariah Melaka Atras Muhammad Zain. Terdahulu, Atras memberitahu mahkamah terdapat 7 lagi suspek masih direman dan disiasat bagi kes sama oleh penguatkuasa. Sehubungan itu, pihaknya memohon pertuduhan terhadap ketiga-tiga suspek berusia 38, 42 dan 45 tahun itu ditangguhkan. Memandangkan tempoh reman ketiga suspek tamat hari ini, pendakwaan memohon jaminan baharu RM3,000 atau 2 penjamin setiap seorang. Mahkamah membenarkan kesemua tertuduh dilepaskan sementara, sebutan semula kes 19 Disember depan. Sekian berita wilayah dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Sahih Samsudin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.